Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Kata doa kita hari Jumaat dia muka surat pertama. Doa ketika mana rukuk dah. Doa yang ketiga. Ataupun antara baca ketika mana rukuk. Kita baca sama-sama hari Jumaat. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik Allahumma ighfirli. Mulai sekali lagi. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik Allahumma ighfirli. Maksud dianya, Maha Suci Engkau ya Allah, Tuhan kami, dan dengan puji untukmu, ya Allah, ampunilah aku. Biasanya kita dah baca Subhana Rabbiyal Azim ke? Ataupun Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi. Dan ini di antara bacaan yang kita boleh tambahlah. Dan ketika mana kita dalam keadaan rukuk. Juga bacaan ini boleh dibaca dan ketika mana sujud. Juga boleh dibaca. Cuma oleh kerana hak sujud dia ada bacaan dia sujud. Kita lebih kepada hak ni kita bacalah ketika mana rukuk. Dia hak sujud dia ada lagi hak sujud. Walaupun pada asalnya boleh. Ketika mana rukuk pun boleh hak ni, ketika mana sujud pun boleh juga. Kerana doa ketika mana sujud ni dia lebih detail lagi. Dah. Nabi doa panjang sikit. Baik. Hak dua yang pertama kita hari Jumaat ingat dah dia. Doa iftitah dan yang kedua a'udzubillahi samiil alim. Dan mudah-mudahan doa kita ni bolehlah kita pakat baca dah dalam sembahyang insya-Allah. Minggu lepas hari Jumaat dah kita baca sampai muka surat 29 dah, tak ada habis. Berkenaan dengan tanda-tanda hati yang sihat. Muka surat 28 tu hati yang sihat. Kesimpulan di antara hati-hati sihat ni yang pertama sekalinya iaitu orang yang banyak dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam erti kata mengingati Allah. Cumanya zikir ni, ghaliknya zikir dia juga doa ni sering dikaitkan dengan baca dan beragak. Ataupun baca dan juga memahami dia punya maksud. Bukan setakat baca lah. Bukan setakat baca. Baca zikir dengan berzikir ni doa. Kalau baca zikir ni setakat zikir lah. Setakat baca lah. Tanpa adanya kesan pada jiwa kita. Sebab tu sebaiknya kalau kita nak beri kesan kepada jiwa, bila mana kita berzikir kepada Allah, adalah berusaha untuk memahami dia punya maksud. Faham dia punya maksud. Lagi memberi kesan kepada jiwa-jiwa manusia. Begitu jugalah dengan doa. Dan begitu juga dengan doa. Maknanya ingat kepada Allah ni di antaranya doa. Di antaranya doa. Doa ni maknanya kita berdoa. Bukan kita baca doa. Ada beza tak di Jumaat? Baca doa dengan berdoa. Beza. Sebab tu dalam Quran Allah Subhanahu wa taala jelaskan wadhkur rabbaka fi nafsik, dan hendaklah kamu ingat kepada Allah
dalam diri kamu tadurruan wa khifah, dengan rendah diri dia takut kepada Allah, dunal jahri minal qawli, tanpa menguatkan suara kita ketika mana berzikir berdoa ni, bil ghudwi wal asal, dia baik ketika mana pagi dan juga petang. Janganlah kamu termasuk daripada orang-orang yang lalai. Sebab ada orang dia baca doa, tapi hati dia ni lalai, ingat benda lain. Dah. Sebab gitulah kita semaya kita, tapi jiwa duk lain. Sebab tu dalam doa ni dia lebih pengharapan tadi kepada Allah. Bukan semata-mata bibir bobel. 3 lah boleh baca kalau doa. Jalan hari Jumaat 3 lah semua boleh baca doa. Buat mari kertas lah baca. Sebab tu doa ulama letak syarat. Di antara syarat pemakbulan doa ar-raja, berharap kepada Allah. Maknanya kalau kita doa bobel dengan mulut tanpa ada pengharapan daripada Allah, Tuhan tak terima doa. Tuhan tak terima. Sehingga ar-raja ni ulama letak sebagai syarat pengharapan kepada Allah di sebalik doa tadi. Sebab tu kalau kita perhati, dia orang pergi Mekah, orang pergi umrah. Biasa sebelum dia pergi Mekah, apa dia di antara benda dia beli? Buku panduan doa. Ataupun mungkin cendera hatilah termasuk dengan package. Dia sama ada kita pergi haji ataupun umrah. Orang kita bila sapa di tempat-tempat dia ni, makbul doa ni, dia buka, dia baca bobel, baca tu. Bukan doa. Baca. Beza dengan syarah ulama letak tadi. Beza dengan syarat yang diletak oleh para ulama tadi dalam masalah pemakbulan doa. Sebab tu kalau kita perhati balik, sepatutnya bila mana kita ni berdoa, maka sepatutnya kita tawajuh pada Allah Subhanahu Wa Taala. Betul-betul beri pertumpuan. Sebab tu kalau dia tanya kita, daripada dia baca doa yang dia tak faham, baik dia baca doa dia faham. Sebab memang benda hak taubik tu daripada hati dia sendiri. Ya Allah ampunilah hamba, ya Allah ampunilah orang tua hamba, ya Allah ampunilah tok guru hamba, ya Allah ampunilah sahabat-sahabat hamba. Kesal pada jiwa. Dah? Kesal pada jiwa. Sebab tu kalau pergi ke Mekah, maka sebaiknya baik kita buat haji ataupun umrah, biar kita faham oleh tajuk ni. Kalau kita perhati semula banyak di antara perbuatan kan, tawaf, sa'i dan sebagainya. Nabi kata at-tawafu bil baiti salatun. Nabi kata tawaf di Baitullahil Haram ni adalah dikira sebagai semaya. Melainkan katanya Nabi, beza di antara tawaf dengan semaya ni apa dia? Semaya tak boleh kecek. Dia semaya tak boleh kecek. Nabi kata kalau kita tawaf ni fala takallama illa bi khairin. Dia janganlah mengkecek melainkan benda-benda baik saja. Apa di antara benda baik? Doa dan juga berzikir kepada Allah. Sebab tu kalau kita perhati balik, tak banyak sebenarnya di antara doa yang ditunjuk oleh Nabi ketika mana ibadat haji, tak banyak. Berapa doa sahaja. Bila kita perhati balik, sedekah Kaabah ni adalah di antara tempat yang mulia. Dah Baitullah, rumah Allah. Kiblat dia kiblat yang kedua orang Islam. Supaya kita boleh berdoa berapa kita nak berdoa masa tu. Berapa kita nak? Kerana kita setiap manusia ni tak boleh lari daripada permasalahan dalam kehidupan. Selagi mana tak mati, masalah tak muka bumi. Lepas mati, masalah di alam kubur pula. Jadi tempat kita minta, tempat kita munajat hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada Allah jadikan sebagai masa tempat pemakbulan doa. Jelas hari Jumaat. Ada Allah jadikan masa tu tempat pemakbulan doa. Bila di antara contoh? Hak kita mengaji 2 hari lepas. Pagi Sabtu baru ni kan? Dia ada masa tu Allah makbul doa. Bila? Yang pertama, indan nida, ketika mana azan. Dalam erti kata, di antara ber dengan koma. So, yang kedua, wa tahtal matar, ketika mana kita ni Allah turunkan hujan. Dia ada, ya Allah jadikan masa tu pemakbulan doa sekiranya dia penuhi syarat-syarat tadi. Dah dengan ar-raja, dengan berharap dia kepada Allah, kebergantungan dia kepada Allah. Maknanya bukan sekadar doa di bibir sahaja, tidak, tapi hati dia sendiri. Yang kedua, dia ada tempat dia yang Allah jadikan sebagai tempat untuk dimakbulkan doa. Di antaranya hari Arafah dan sebagainya. Jadi pada masa tersebut,
Bila mana tidak ada doa-doa yang dikhususkan oleh Nabi SAW, melainkan hanya beberapa doa saja dalam ibadat haji, supaya kita boleh ambil peluang untuk berdoa lah pada masa tu, memperbanyakkan doa. Apa yang kita nak minta kepada Allah dengan pengharapan syarat-syarat tadi mesti ada dalam diri kita. Baik, jadi kita kata sini ahli Jumaat, baik zikir dan juga doa, apa yang perlu kita fahami, apa yang perlu jelas, iaitu baca dengan mulut, bergerak dengan hati. Sebab kalau bos setakat nak baca mulut baca, burung kakak tua boleh kecek. Dok, nak suruh misalnya kat orang boleh, tapi tak serupa dengan manusia. Beza dia mana? Situ beza dia. Dah. Jadi mudah-mudahan kita kata sini, nak kali kita tadah tangan dan minta kepada Allah, doa kepada Allah, zikir kepada Allah. Mudah-mudahan dua anggota kita tadi terlibat sama, baik mulut dan juga hati. Mudah-mudahan hati kita ni tidak lalai pada masa tersebut. Baik, itu yang pertama di Jumaat. Siapa mana minggu lepas atas kali dia muka surat 29. Ada pula yang berkata orang yang cinta kepada Allah ialah orang yang hatinya melalang buana dan banyak berzikir. Maknanya hati dia ni dipenuhi dengan ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia juga dalam masa yang sama dia ni banyak berzikir kepada Allah. Banyak berzikir kepada Allah ni hari Jumaat. Kalau kita berasa ustaz payah masa hamba kerja begini, masa hamba dia baca susah ni masa kerja hamba ustaz. Tak ada kalau ikut nak duduk ratik betul-betul. Baik, kita menung sebentar, kita mikir. Hari Jumaat bangun tidur, nak bangun subuh, bangun tidur, ada tak situ doa dengan zikir? Ada. Pas kita jalan nak masuk jambe, nak masuk jambe, ada doa kau tidak sabit situ? Ada. Lepas tu kita tubik daripada jambe pula. Kalau kita nak mengaji bab fiqh situ banyak lagi sebenarnya. Nabi pesan orang masuk dalam jambe supaya jangan celup tangan dalam air. Nabi kata idza stayqadha ahadukum min nawmi fala yaghmis yadahu fi ina'in hatta yaghsilaha thalathan. Nabi kata bila mana seseorang ni dia masuk jambe, Nabi kata jangan dia celup tangan dia dalam celup. Jangan celup lagu tu. Melainkan Nabi kata dia basuh kedua belah tangan dia tadi sebanyak 3 kali. Kalau kita nak mengaji bab sunnah dengan fiqh sini. Maknanya pahala lah tu. Cuma buat dengan duk. Nabi kata basuh dulu. Maknanya kalau ada celup tadi kita alih tak? Buka parit basuh tangan. Basuh dulu 3 kali. Lepas tu baru boleh nak celup. Lepas tu baru boleh nak celup. Sebab katanya Nabi, fala yadri aina batat yaduh. Orang tidur ni dia tak tahu tangan dia ni duk mana malam. Tangan dia duk mana. Kalau garu pen sini okeylah. Tapi kalau ada nyamuk gas itu darah dah situ, kotor dah. Kalau kita peluh situ panas sini dok gata celah kekeng, garu situ macam KRU rap. Ngono, zengung-zengung tak khabar dah. Masuk dalam jambe gar dalam jeluk tadi. Itulah kita buat koma, itulah kita buat gosok gigi. Menyebabkan kita ni terkena dengan jangkitan kuman. Terkena dengan jangkitan kuman. Sebab tu kalau kita perhati balik, hadis ni mungkin nampak simple, tapi sebenarnya hadis ni orang ada ayat mencegah lebih baik daripada merawat ni lah. Maknanya cara Nabi menunjukkan kepada Nabi ajar kita lagi mana cara nak cegah penyakit tadi. Cara untuk kita ni selamat daripada pelbagai penyakit yang ada. Lebih-lebih lagi di akhir zaman. Baik. Lepas kita tubik jambe, kita tubik dengan kaki kanan, kita baca doa. Ingat tu dah tu. Sebab learning bila sebut kata zikir, orang kita duduk faham, duduk cokoh dalam masjid, pergi wasbas. Sutah berak. Sedekah tidak semestinya. Bangun tidur boleh dah. Kalau kita nak bicara sudah bangun tidur, banyak lagi sunnah. Banyak lagi sunnah kalau kita nak bicara. Di antara baca beberapa ayat yang terakhir daripada surah Ali Imran, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Sehinggalah ayat ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun.
Kalau kita nak baca. Lepas tu sunnah kita raut muka dulu bangun. Raut muka baca la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu ala kulli syai'in qadir. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ighfirli. Oh ni kalau kita nak baca. Nak royak bab sunnah banyak tak banyak. Hak tu baru baca bangun tidur, tak berkait dengan jambe lagi. Lepas tu tubik jambe nak pakai baju sunnah baca bismillah di antara contoh. Lepas tu kita nak turun nak mari semaya masjid sunnah doa pula. Nak mari masjid banyak mana doa mari masjid saja. Bismillah tawakkaltu ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Allahumma inni a'udzubika an adilla aw udalla aw adilla aw udalla aw adlima aw udlama. Banyak lagi doa kalau kita nak. Dan ini di antara bila mana kita cuba praktik ke semua benda tadi, kita masuk masjid pula, sampai masjid baca doa. Deh, lepas tu pula orang bab doa. Lepas sudah semaya turun masjid doa pula. Maknanya kalau kita setiap perbuatan tadi betul kita ikut cara Nabi, sebenarnya itu di antara orang banyak berzikir kepada Allah. Dan tidak dikatakan banyak berzikir, melainkan setiap benda dia buat ada doa dia baca. Yang sabit baik daripada Quran, baik daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas hadis Jumaat. Dan ini di antara maksud kita kata sini sebahagian daripada ingat kepada Allah. Kalau kita boleh buat benda ni, maknanya berhutang sakitlah kita. Berhutang sakit. Allah tawarkan kepada mereka-mereka hak amal semua tadi, start daripada bangun tidur, pas tidur semula, pas bila mengigar pun dia baca lagi. Dia bangun tidur, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dia mimpi benda-benda pelik agak, dia baca doa, dia minta, dia berlindung kepada Allah daripada syaitan. Ingat belaka doa ni. Ingat belaka bacaan ni. Cuma tempat dia yang kita tak ingat. Maknanya kalau kita ni boleh beramal dengan cara tadi dalam kehidupan seharian kita ni, kita termasuk daripada orang-orang hak berhutang. Orang-orang golongan-golongan yang istimewa. Yang disebut oleh Nabi sabaqal mufarridun. Dalam masa yang sama Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada hamba Allah, baik lelaki dan perempuan yang banyak ingat kepada Allah. Gapo dia semua ganjaran dia? Lahum maghfirah, kepada mereka ni Allah sediakan keampunan. Dengan sebab pengamalan doa tadi, zikir kepada Allah tadi, Allah sediakan untuk hamba-Nya pengampunan. Wa ajran azima, dan ganjaran pahala yang begitu besar. Siapa dia tahu ni? Pencipta kepada manusia. Syarat dia berapa dia? Banyak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas di jemaah dak? Tajuk zikir, tajuk doa, tajuk ingat kepada Allah dan sebagainya. Jadi kalau kita faham dengan cara tadi kan, maknanya mudah. Ada orang berseng, dia mau kata alhamdulillah, kita kata yarhamkallah. Itu di antara lah. Itu di antara. Baik. Kemudian oleh jemaah, yang menyebabkan ia meraih keredaan Allah dengan berbagai sarana sesuai kemampuan dan amalan-amalan sunnahnya kerana terbiasa dan rindu. Allahu Akbar. Ali jemaah, bila kita cuba untuk amalkan satu-satu sunnah ni, satu-satu doa ni untuk satu perbuatan, memang mula-mula ni kita akan berasa payah. Apa bukti dia payah? Makan nasi yang kecil lagi. Sudah makan tak ingat sama ya doa. Tak ingat sama. Sudah makan 3 pinggir baru ingat. Golek. Tapi kalau dia kita usaha juga nak buat benda tu. Kita berdoa kepada Allah, Allah akan bantu kita untuk ingat. Dalam nak makan tak ingat, tak khabar pun nak baca bismillah, nak suak dah. Kelih tagak bismillah. Dia kita beramal sekali ahli Jumaat. Barang ni bila nak masuk mulut dia automatik bismillah. Cuma tak tahu, takut nak merokok bismillah juga nyanyi. Tak kena. Moga mulut ke? Takutnya bismillah kata. Barang fatwa ada tu. Tak apalah, waktu kita boleh cari YouTube lah. Dia mungkin semua tahu berkenaan dengan fatwa-fatwa vape apa semua lah ni kan. Baik. Bila kita boleh beramal dengan sunnah, kita cuba untuk istiqamah, akhir sekali dia jadi automatik ahli Jumaat. Kita selama kening tak ajeng dah masuk rumah. Tak ajeng baca bismillah, tak ajeng baca bismillah. Tak ajeng ingat Tuhan. Bila mengaji perak temu hadis ni, bila kita cuba amal nak royak ahli Jumaat,
Bila kita buka ya pintu rumah, kita masuk ya rumah, mulut automatik sebut bismillah. Dan kita kata sini istiqamah, kita buat benda tadi dia jadi lekat erat dengan sendiri. Sebelum pada ni tak hajing tobik pada rumah baca bismillah tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah. Dan kita terah sekali, lepas tu terah lagi usaha walaupun mungkin di permulaan ni ada ingat ada tak ingat, ada tak kadang-kadang serabut kat Allah. Dok. Allah lagu mana lah sampai lagu ni doa ingat lek tobik tak ingat. Tapi kita usaha juga untuk ingat. Ada keinginan, kesungguhan dalam diri tadi. Buat nak cerita hari Jumaat, siapa kalau ni nak kali turun pada rumah, dia mari selalu kalimah tu. Turun tanah sikit tak ada lagi jauh bismillah tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah. Kita nak cerita apa kesan pada jiwa manusia hari Jumaat. Bila mana kita turun tanah, kita serahkan urusan kita kepada Allah. Apa sekalipun musibah yang berlaku, kita akan redha terima. Kita akan terima dengan redha. Tak jadi kau nak marah, tak jadi kau nak mengukik, tak ada berasa kalulah hamba buat lagu ni, tak ada. Dia tak mari bagian ni. Sebab bila kita turun tadi, kebergantungan kita telah serah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam arti kata, apa sekalipun yang berlaku, kita akan rela untuk terima takdir daripada Allah tadi. Baik. Kemudian di Jumaat, zikir dalam keadaan susah ialah tanda cinta. Sebagaimana diungkapkan antara, sungguh aku ingat kamu dan juga tombak, seolah bagaikan dasar-dasar sumur dalam kepekatan. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keringanan berbuka dan mengqasarkan salat untuk orang-orang yang musafir ataupun sakit. Sakit tidaklah qasar tu, maknanya berbuka dan juga qasar salat ni pada asalnya adalah untuk musafir. Cuma berbuka juga diberikan keringanan untuk orang yang sakit. Maka dia memerintahkan agar memperbanyakkan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jalla berfirman, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu memerangi pasukan musuh, maka berteguh hatilah kamu dan sebutlah nama Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung. Surah Al-Anfal ayat 45. Nombor 17 dikata sini maksudnya memperbanyakkan zikir dan juga doa kepada Allah. Baik. Ini di antara ketika mana berhadapan dengan musuh, dia pergi. Musuh pergi. Sebenarnya banyak keringanan yang diberikan oleh Allah. Ketika mana kita ni dalam situasi pergi. Ketika mana kita dalam situasi pergi. Demi untuk meraih ganjaran yang begitu besar, Allah Subhanahu wa ta'ala waktu orang ayat hak cerita berkenaan dengan bab peperangan akan tercetus tapi tak berlaku lagi. Belah mana cara kita kena semaya? Belah mana cara kita semaya? Cuma mungkin agak pelik lah golik dengan hak biasa kita duk buat ni. Sebab kita ni masih dalam situasi aman sampai kalau ni. Kerana semaya dalam keadaan perang ni dipanggil salatul khauf, semaya dalam suasana yang tidak aman, dalam suasana perang. Jadi agak berbeza. Agak berbeza dengan semaya kita duk semaya serupa aja. Cuma dia punya cara jemaah agak berbeza. Kalau kita menghadap arah kiblat, contoh musuh duk mana? Musuh duk arah kiblat tapi tak berlaku lagi peperangan ni. Tapi standby. Standby untuk bunyi gedung, start contoh. Bagaimana Allah beri keringanan? Semaya boleh buat dua saf. Dua saf. Rakaat yang pertama, saf pertama dulu ikut imam. Saf belakang ni berkawal. Dah? Wal ya'khudhu hidrahum wa aslihatahum. Dalam masa yang sama kita ni kena beringat dan juga bedil ni kena pergi. Tengok semaya boleh pergi bedil. Ustaz, kalau musuh mari ke mana? Tebing tembok batas semaya. Allah perintah suruh pergi bedil tu, suruh tembok lah. Kalau tak tembok, kita kena tembok dia dulu. Maknanya tujuan Allah suruh letak bedil ni dek tubuh, musuh mari tembok. Sehingga sebahagian ulama, kalau kita tengok dalam kitab fiqh sunnah, Syekh Sabit dia kata wajib bedil dek tubuh.
Wajib bedih dok tubuh, wajib. Cuma picu tu kena tutup lah, takut picu tu tak lock, gergang, member sebelah syahid dengan kita. Nak cerita keringanan yang Allah berikan, cukup banyak. Melihat kepada suasana, situasi. Hak ni kalau ngada arah kiblat, orang yang sah pertama ikut tu imam dulu, ikut Nabi. Bila naik dekat kedua, Nabi dengan sah kedua pula Jumaat. Orang sah pertama tadi standby. Gile. Cuma ada ahli Jumaat ni bila dengar tajuk bab semaya Jumaat cara ni, pelik ustaz dia kata. Pelik ni tak aja kita buat. Kita kata gini, tak satu bedok ke dah. Sebab learning Allah beri keringanan kita berada dalam situasi perang ni. Situasi jaga nyawa. Hak kita kena pelik. Makan nasi lauk 7-8 kali sehari. Makan tengah hari tak tala. Malam makan roti canai. Si hari duk main TikTok semaya tak sih. Hak ni kena pelik. Sebab hak perang tadi kalau tak semaya cara belah tu kena tembak demo. Hak jenis tak semaya malas semaya ni kena tembak siapa? Setel dia tembak pun. Hak ni kita kena berasa apa? Kena berasa pelik. Jadi kadang-kadang orang kita ni ada juga dia berasa pelik tak kena tepat. Jadi pelik-pelik ni maknanya biar kena dengar, kena tepat. Baik. Kemudian hari Jumaat. Nombor 2, selesai yang pertama berkenaan dengan zikir dan juga doa. Yang kedua, pemiliknya sentiasa aktif sehingga ia pasrah kepada Allah dan bergantung kepadanya. Sebagaimana orang dimabukkan dengan cinta yang bergantung kepada kekasihnya, maka tidak ada kehidupan, keberuntungan, kenikmatan. Gapo dia sekala golik kata-kata lagu-lagu cinta. Dok lautan api ku renangi. Mana kena api macam selok nganga KPJ ICU. Lautan api. Yang ingat lautan api ni belah mana? Cuma dia nak demi cintaku padamu. Lagu tu lah lebih kurangnya. Ada. Apa dia mau kata hamba buat belaka. Tapi royak aja. Nak apa dia? Dan nak makan sate mastura jertih. Tak suruh sing abegi. Kita breakfast pagi ni. Bawa mungkin saya. Golik dia nak ayat lagu tu. Manusia ni. Keberuntungan, kenikmatan dan kesenangan baginya kecuali dengan keredaan, kedekatan dan kasih sayangnya. Maka dengannya ia berasa tenang. Kepadanya ia mendapat ketenangan. Dan kepadanya ia berlindung. Maka dengannya ia bahagia. Kepadanya ia pasrah. Dengannya ia berpegang. Kepadanya ia berharap. Dan kepadanya ia takut. Bila ni? Bila kita betul-betul kasih dan juga sayang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila mana kita betul-betul kasih, cinta, sayang. Kemudian pengabdian kita ni tepat untuk kita bergantung. Dan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maliki yaumiddin. Ihdinas siratal mustaqim. Susun ayat tu susun comel. Ni di antara. Hak kita dah minta sama. Dah. Hak kita dah baca sama. Nak kali dalam semaya. Perasaan tadi penyerahan kita, kebesaran kita kepada Allah. Galiknya kita kata, kalau bila mana kita berdoa ni sekaligus kita ni telah bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma tinggal lagi takut. Tinggal tu takut. Sebab dia berkait dengan masalah maksiat. Kadang-kadang ada perasaan takut tapi tembus macam. Tapi tembus macam. Langgar juga perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Tinggal situ lagi kita ni. Kemudian dalam masa yang sama kepadanya ia pasrah. Maknanya apa berlaku sekalipun dia redha. Sekalipun Allah uji dia ni kehilangan anak dia. Dahsyat di semua. Orang diuji mati anak kecil ni, ialah sememangnya sedih lah, mak ya sedih lah. Sebab kecil lagi. Tak ada, dia kadang-kadang orang kita ni dia mikir, Allah anak kecil ni mati dah. Tak ada lagi sekolah tadika. Tak ada lagi darjah 1. Tak ada lagi nak makan McD. Dia mikir lagu tu. Tak ada nak kecapi kebahagiaan dunia. Sedangkan kalau sesuduk kita tengok balik, anak-anak orang Islam yang mati ni, kecil ni, belum usia baligh,
Ulama sepakat tempat mereka adalah syurga. Asyik. Sebenarnya mati anak ni kita kena rusing kita. Manalah tempat hamba anak cerak dah. Lagu tu sebetulnya. Tapi dia tak mari wah lagu tu. Cuma biasa sebab kita manusia ni dipanggil fitrah lagu tu. Sedih lagu tu. Nampak tuan? Cuma kau gaya. Tapi Nabi nak cerita betapa besarnya di antara ujian mati anak tadi. Kalau kita tengok balik, sebab tu dengan kesabaran kematian anak tu Allah jadikan tempat untuk mak ayah ni syurga. Tengok daripada sudut balik. Sehingga ketika mana Nabi ni muslimat minta Nabi kuliah seminggu sekali untuk muslimat. Kuliah khusus untuk muslimat. Memang sahabiah minta. Jadi dalam masa yang sama ada hadis di antara Nabi baca, orang mati anak. Orang mati anak. Mati anak kecil lah. Mati anak kecil. Dengan syarat mak ayah dia tak direda dengan kematian anak dia. Dia berserah pada Allah. Maknanya dia terima anak dia sakit begitu, dia kecil lagi hari Jumaat. Kalau anak mati kecil ni disebabkan sakit, memang betul-betul sedih lah, lagi sedih. Berbanding dengan anak dengan mati mengejut gitu dan sebagainya. Berbanding dengan anak ada penderitaan yang dia hadapi. Tiba-tiba Allah uji, ada masalah kanser otak, ada masalah kanser mata bekak cobong. Dia budak, dia tanggung benda tu. Ni betul, memang kita sendiri pun rasa tak boleh nak. Bila mana budak tadi diuji sedemikian. Cumanya di sebalik ujian tadi, bila mana anak tadi meninggal, maka di sana Allah kurniakan ganjaran untuk anak tadi. Sebab tu Nabi sebut, bila mana orang mati 3 orang anak kecil, 3 orang anak kecil mati, bila mana mak ayah dia ni redha, maka Allah jadi sebab dia ni untuk dapat masuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun dapat menjadi pendinding daripada api neraka. Dalam arti kata syurga. Dengan syarat mak ayah tak redha, terima ketentuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dapat kita lihat di sini, maknanya orang yang mati anak kecil tadi, mereka diuji oleh Allah dengan salah satu daripada ujian-ujian yang amat hebat. Tapi bila mana mak ayah tadi diletak, apa sekalipun yang berlaku pada anak, kita ayah redha, maka selesai. Maka selesai. Itulah yang terbaik. Kemudian hari Jumaat, dikata sini, zikir ialah makanan dan santapannya, cinta dan rindu kepadanya ialah kehidupan, kesenangan dan kebahagiaannya. Berpaling darinya dan bergantung pada selainnya ialah penyakit. Bukan sahaja penyakit, bukan syirik. Dan kembali kepada Allah itu adalah ubatnya, adalah penawarnya. Baik, ni macam kata-kata hikmah lah daripada tuan kita ni. Maka oleh sebab itu, jika kita mendapati Rabbnya, ia merasa senang dan tenang, perasaan bimbang dan keluh kesah sirna, maknanya hilang, serta terpenuhi dia punya keperluannya. Kerana di dalam hati terdapat keperluan yang selamanya tidak ada yang mampu memenuhi keperluan tersebut selain daripada Allah Azza wa Jalla. Memang tak ada kalau kita nak beli kesempurnaan dalam kehidupan kita ni, tak ada. Sempurna setara mana ni semua? Beli motor tak ada lama pun dah. Guna kereta tak ada lama pun dah. Apa dunia yang kekal? Kalau kita nak catch up, beli kereta tolak punah juga. Tak ada. Tak ada. Baik. Kemudian yang ketiga, ia rela tubuhnya letih untuk melayani Allah. Maknanya sining ni untuk senantiasa melayani ni, takut orang salah faham. Sebab ni kita ni bahasa Indo. Ada kau ustaz kata melayani Allah. Maknanya sining melayani apa sahaja perintah daripada Allah, baik benda tu tadi bersifat wajib, baik benda tadi bersifat sunat, baik benda tadi bersifat larangan sama ada haram, baik benda tadi bersifat larangan tetapi makruh. Sebab makruh kalau kita mengaji sebaiknya adalah tinggal. Kau ada ulama fiqh kata kalau buat macam sekali, tak ada. Makruh ni maksud dia benda yang dibenci. Jelas di Jumaat. Benda yang dibenci. Sewajarnya untuk kita tinggal. Sepatutnya untuk kita tinggal. Benar-benar makruh. Sekalipun ia tanzih. Kita tidak kata benda tu sampai bersifat wajib, tidak. Tetapi di sana kalau meninggalkan maka akan mendapat ganjaran daripada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Cuma golik kalau kita mengaji fiqh gak makruh tinggal tak dosa. Jelah. Tinggal boleh pahala. Kalau buat tak dosa. Tambah sikit lagi situ. Kalau buat rugi. Kalau buat rugi. Jelas di jemaah. Iyalah di antara dapat pahala dengan tidak mendapat apa-apa. Mana lagi untung? Kalau kita orang menega nak untung ke? Tak. Cuma kaedah hutang tak letak situ. Yang menyebabkan tak apa benda ni makruh Jepung. Sudah. Jadi golik makruh nak tembus semua. Sedangkan kita faham dia punya maksud makruh tadi. Baik. Ia rela tubuhnya letih untuk senantiasa beribadat kepada Allah. Itu lebih sesuai kalau kita nak terjemah sini. Dan hatinya tidak merasa jemu dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam boleh terus lagi kau ustaz. Minggu lepas rela mari. Hak tu beting ngejut minggu lepas tu. Mana ada jemaahkan je. Tu. Mana ustaz beting ngejut tak ada habis sikit lagi. 2 perenggai lagi. Mana tak ibu? Terus sikit lagi dah. Kita ambil soal lagi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melakukan solat hingga kedua kakinya bekak. Tumit buku lali bekak, tumit pecah. Hadis ni daripada Aisyah. Nombor 18 ni hadis riwayat Bukhari ni. Hadis ni daripada Aisyah. Aisyah tengok Nabi bangun semaya malam. Siapa kaki Nabi ni bekak. Tumit Nabi ni pecah. Jadi Aisyah ni selaku seorang isteri yang ada perasaan wano habis kita semaya siapa gini mo. Bukan semaya fardu ni. Semaya malam, semaya sunnah. Dah. Nak royak Nabi amalan sunat setara tu. Amalan sunat Nabi setara tu. Sehingga isteri ni dengan perasaan belah dia ni, dia tanya, "Ya Rasulullah, sekiranya adanya dosa engkau yang terdahulu, maknanya hak lepas hidup ni, ataupun yang terkemudian ni, mari hak nak mari adalah ke depan ni. Sehingga akhir usia Nabi, kalau ada dosa, ya Rasulullah pasti Allah ampunkan dosamu." Apa dia soalan dia? Guana semaya siapa bekak kaki-kaki, pecah tumit-tumit. Ni isteri Nabi tanya. Boleh tengok dalam kitab Salatul Mu'min ketika mana tuan kitab ni dia syarah tajuk bab semaya malam Nabi. Nabi SAW Nabi jawab dengan hadis ni. Ni. Rasulullah SAW pernah melakukan solat hingga kedua kakinya bekak. Ketika ditanya tentang hal itu, beliau menjawab, Nabi kata, "Afala an akuna 'abdan syakura." Nabi kata, tidak bolehkah kalau aku nak jadi hamba yang paling bersyukur kepada Allah? Tengok cara Nabi jawab. Nabi kata, salah ke kalau aku nak jadi orang yang paling bersyukur kepada Allah dengan cara berapa dia? Semaya malam. Maknanya bersyukur kepada Allah atas nikmat yang telah Allah kurniakan kepada Nabi. Sehingga para ulama ambil hadis ni, selain daripada kita nak zahirkan rasa syukur kepada Allah dengan ucap dengan mulut, berzikir, berdoa, alhamdulillah dan sebagainya, di antara cara kita nak menzahirkan rasa syukur kepada Allah, di antaranya dengan semaya malam. Maknanya orang semaya malam ni dia adalah termasuk di antara orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang jaga semaya malam. Jelas di Jumaat. Tengok dia siapa bekak kaki Nabi. Amba bekak juga gaut. Duk sebelah tak jalan. Allah Akbar. Yahya bin Mu'adz radhiyallahu an berkata, barang siapa yang senang beribadah kepada Allah, maka segala sesuatu akan senang untuk melayaninya. Barang siapa matanya senang kepada Allah, maka setiap mata akan senang melihatnya. Ini di antara kata-kata lah kita kata sini. Ibnu Mas'ud radhiyallahu an pernah berkata kepada seorang, obatilah hatimu kerana tuntutan Allah kepada para hamba ialah kebaikan hati mereka. Betul lah hati deh di antara. Maksudnya keinginan dan tuntutannya kepada mereka. Sementara itu baiknya hati ialah dengan memenuhi
dengan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya baiknya hati ni, apa tanda baik? Hak dalam Quran sebut yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Maknanya hari esok ni tidak memberi manfaat, baik harta kita, baik anak-anak kita, melainkan orang yang mari bertemu dengan Allah dalam keadaan hati selamat. Apa dia maksud dia? Ni dia sebut. Orang Melayu ni dia suka mempermainkan kata-kata Allah. Dia kata tak semaya tak apa, hati mau baik. Baik mana dia mau tak semaya? Kata-kata lagu ni dia boleh spin lagi. Maknanya kalau kita kecek dengan orang baik, lemah lembut, dengan Tuhan kalau kita tak baik, oh manusia lipat gulung. Dia kena faham lagu tu. Sebab tu kalau kita nak muamalah dengan orang, tengok semaya bel dulu. Tengok semaya bel tu belah mana. Sebab kalau Tuhan nya lipat, Tuhan suruh semaya nya tak semaya, kalau manusia ni nya kecing dia mudah. Jadi lagu mana orang boleh sebut qalbun salim tadi dalam arti kata tak semaya bel cuma kecek kira comel? Tidak. Kerana perintah Allah diangkat dah situ. Hak beri nikmat selama kening ni. Hak beri nikmat kepada dia selama kening diangkat dah. Di mana kesyukuran selaku hamba tak ada. Lagu mana kita nak letak kategori hati tu hati baik? Ini di antara orang hak perlu kita pulah semula. Dia kena, kalau kita beli barang komputer ni dipanggil reset apa dia? Reset factory ni. Maknanya kita kena tekan satu button untuk adjust mula seperti mana Tobik daripada kilat balik cara mikir tadi. Sebab sini ada di antara kelompok-kelompok otak semaya dia ambil kata-kata ni. Ni masalahnya. Sebab tu kita kata bila mana berlaku pertembungan di antara kita dengan puak-puak ni, kalau kita tak perhati molek maksud dia, nyepulah demo terus kita. Hak tu berlaku ajaran sesat tu. Kita nak erat dia, pak kita tak kejak juga. Dia erat kita dengan hujah dia tadi. Dia tafsir biqalbin salim dengan maksud tu. Sedangkan sini tengok disebut apa dia. Baik. Maksudnya keinginan dan tuntutan yang kepada mereka. Sementara itu baiknya hati ialah dengan memenuhinya dengan kecintaan kepada Allah. Lagu mana kecintaan kepada Allah di jemaah? Yang telah disebut tadi. Segala perintah dia taati, segala larangan dia hindari. Kemudian dia banyak mengingati Allah Subhanahu wa taala setiap masa dan keadaan. Baik. Barang siapa yang cinta kepada Allah Azza wa Jalla, maka ia akan senang untuk beribadah kepadanya. Selanjutnya, pelayanannya kepada Allah menjadi kekuatan hati dan makanan bagi jiwanya. Tu hak boleh strong tu, hak boleh gagah dan sebagainya. Mari apa-apa ujian sekalipun, dia sabar, dia berdoa, orang mari maki hamun, caci keji, dia relax, dia tak tahu. Mungkin kita dapat demo tak balas ke abu. Tapi sebenarnya dia ambil jalan yang paling selamat sebenarnya. Hak tu kita kena faham. Sebab tu kadang-kadang berlaku balah mulut ni, kalau ada orang tak jawab, kadang-kadang tak semestinya hak duk jawab tu betul dak. Kalau nak kira gitu, siapa dia paling kerah dia bisa sekali. Tak nak kira lagu tu. Sebab bila tengok balik, kita bicara berapa semua tadi, kalau kita klik meneng semetak, dia akan dapat kebenaran. Klik tak tanya tak ada, mikir semula. Oh, walaupun hamba jawab sedap tadi, silap hamba juga. Tobik benda tu. Tobik benda tu. Baik. Kemudian di Jumaat, seperti ungkapan seorang penyair, jadilah orang yang senang melayani Rabbmu. Maknanya segala apa yang diperintahkan oleh Allah, itu maksud melayani. Kerana orang-orang yang jatuh cinta ialah pelayan bagi para kekasihnya. Ibnul Mubarak berkata, engkau bermaksiat kepada Allah tapi engkau mengharap cintanya. Sungguh sebuah perumpamaan yang indah. Bila cintamu jujur, nescaya engkau akan menaatinya. Itu baru betul. Cinta orang jujur tadi, maka tidak dapat tidak, katanya Ibnul Mubarak, dia ni adalah orang yang mentaati segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Kerana orang yang jatuh cinta biasanya taat kepada yang dicintainya. Maknanya kalau kita kata kita kasih, kita sayang kepada Allah,
Tiba-tiba orang kecek bab sunnah, kita tak bab, kita panah lenga. Betul ke kita kasih pada Allah? Persoalan. Lagu mana ahli Jumaat? Satu persoalan yang perlu kita jawab sebenarnya. Sebab Allah klaim dalam Quran, mereka-mereka yang dakwa kasih kepada Allah, cara di antaranya lagu mana? Ikut Nabi. Itu salah so. Baik. Jadi kita kata sini ahli Jumaat, ungkapan yang disebutkan oleh Imam Ibn Mubarak ini maknanya memberi satu perumpamaan yang begitu indah dan untuk kita fahami, supaya kita dapat memahami apakah yang dimaksudkan dengan cinta, kasih kita kepada Allah. Jadi maknanya sini, bila mana kita kata kita kasih, kita cinta, kita sayang kepada Allah, kita pasrah kepada Allah, maknanya segala benda bentuk ketaatan tadi kita pakat-pakat buat. Walaupun mungkin ada ustaz, hamba dulu sekian, hamba dulu masa duduk Singapura, lobby ustaz, semaya bertinggal. Pahala ni gimana ustaz? Alhamdulillah ada kesedaran. Alhamdulillah dah tu. Ada kesedaran dalam diri dia untuk kembali kepada Allah, untuk mentaati balik perintah Allah. Kita kata alhamdulillah. Daripada orang yang terus dalam keadaan sedemikian. Orang duduk semaya, nya kata apa kelas B tahun 2020 solat. Semaya ni 1400 tahun lebih dulu je. Lah ni tak semaya dah. Oh kita kena waktu sebote, nak gu hak serumah. Hak duduk Singapura tak semaya belaka. Agak-agak semaya ke dak? Dak lama-lama. Dia jadi lagu tu. Jadi kita kata sini hari Jumaat, bila mana orang itu dicinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dikasih kepada Allah, maka dia akan buat apa sahaja yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah tanda kasih sayang kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, yang keempat, pemiliknya rindu melayani Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini insya-Allah kita akan sambung pada minggu hadapan insya-Allah. Insya-Allah. Ada soalan kali semua? Tak ada ahli Jumaat Mudah-mudahan kita kata sini sedikit sebanyak kita dengar pada malam ni dapat jadi panduan lah untuk kita semua, supaya kita boleh muhasabah balik. Baru dua perkara yang disebut, baru tiga yang disebut oleh tuan kita ni, di antara tanda hati-hati yang sehat, hati-hati yang bersih. Dan mudah-mudahan daripada kita dengan ni, maknanya kita boleh pakat kelik muhasabah belaka, dan insya-Allah pakat-pakat muhasabah, dan juga berusaha untuk kita islahkan diri kita kepada yang lebih baik insya-Allah. Dan untuk akhirnya aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika.